Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Fiza. Baik, hari ini kita akan masuk kepada bab 9 laju dan pecutan matematik tingkatan 2. Okey, kita akan menyentuh kepada laju 9.1.1 laju sebagai satu kadar dan juga 9.1.2 laju seragam dan laju tidak seragam. Okey, apa itu laju? Okay, kamu tengok di sini, kita ada satu signboard yang biasa kita tengok dekat tepi jalan raya. Okey. Kalau kamu tengok, ini ialah kita baca sebagai 50 km per jam. Dan ini merupakan simbol kepada had laju. Dan ia merupakan laju. Jika kita perhatikan di sini, apakah unit-unit yang ada pada laju? Kita ada kilometer dan kita ada jam. Di mana kilometer merupakan unit untuk jarak. Dan jam pula adalah unit untuk masa. Jadi apa kita boleh perkaitkan di sini? Laju merupakan jarak, iaitu kilometer tadi. Di sini ialah kilometer per jam, bermaksud jarak per masa. So awak kena ingat di sini, laju merupakan kadar antara jarak dan masa, di mana kita boleh ringkaskan dia seperti ini. Okey, laju ialah jarak bahagi masa. Dan untuk sepanjang bab ini, kita akan gunakan satu segitiga yang senang untuk kita ingat, iaitu segitiga laju. Saya gerakkan dia sebagai segitiga laju. Okey, kita ada laju, jarak dan masa dalam kedudukan seperti ini. Okey? Baik, kita pergi kepada contoh yang pertama. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Maksudnya Aida berjalan 100 meter itu mengambil masa 5 minit. Hitung lajunya. Okey, so Aida ni dia pergi kedai yang mana jaraknya iaitu jarak di sini ialah 100 meter dan masanya ialah 5 minit. Okey, bagaimana kita nak gunakan segitiga ni tadi? Baik, untuk dapatkan segitiga ni, kita tutup. Dia minta laju. Jadi, kita tutup laju. Apa yang kita nampak? Ada jarak dan masa. Jarak berada di atas, bermaksud bahagi di tengah-tengah ni. So, jarak bahagi masa. Jadi, laju sama dengan jarak per masa. Macam ni cara nak guna. Okey. So, jarak yang diberi dalam soalan ialah 100 meter per masa yang diberi ialah 5 minit. Maka kita akan dapat 100 bahagi 5 ialah 20 meter per minit. Ini cara nak menghitung laju dengan menggunakan segitiga laju tersebut. Kita tengok contoh yang kedua. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat, manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. So, dia nak laju kedua-dua orang peserta larian ini. Jadi, macam tadi, bila kita mencari laju, kita tutup laju. Apa yang tinggal? J dan M. J berada di atas, maksud J bahagi M. So, laju siapa dulu kita nak kira? Khairul Hafiz lah. Kita kira Hafiz dulu. Khairul Hafiz ialah formula dia jarak per masa. Kedua-dua peserta ini berlari sejauh 100 meter. Maka jarak dia ialah 100 meter. Per masa. Berapakah masa yang diambil oleh Hafiz? 10.18 saat. Maka bahagi dengan 10.18 saat. So, berapa yang kita akan dapat? Ya, kita akan dapat 9.82 meter per saat. Semudah itu sahaja. So, kita tengok sekarang Badrul Hisham. Laju Badrul Hisham.
Badrul lah saya tulis ya. So, laju badrul ialah, lagi sekali, jarak bahagi masa. So, jarak dia sama iaitu 100 meter. Tetapi masa yang diambil adalah berbeza iaitu berapa masa dia? 10.25 saat. So, bahagi dengan 10.25 saat. So, bila kita bahagi, kita akan dapat 9.76 meter per saat. Okey? So, itulah dia laju untuk kedua-dua peserta larian ini. Jadi sekarang kita pergi kepada laju seragam dan laju tidak seragam. Bagaimana kita nak tentukan sama ada suatu laju itu adalah seragam atau tidak? Laju seragam bermaksud lajunya berkadar dengan masa sama je. Maksudnya, contoh yang pertama, guli A ni bergerak. Pada satu saat yang pertama, dia bergerak 2 cm. Dia tambah lagi satu saat berikutnya, dia jadi 4 cm. Dan seterusnya 6 cm, 8 cm untuk saat yang seterusnya. So, dia bertambah. Pertambahan jarak dan masa itu adalah berkadaran atau sama sahaja. Maka, pergerakan atau laju guli tersebut dikira sebagai laju seragam. Dan bila kita gantikan atau plotkan dia ke dalam graf, kita akan dapat satu graf yang lurus. Okey? Dia berkadaran secara langsung. Bagaimana dengan B? Guli B ini, mula-mula 1 meter pertama, jarak yang dapat diperolehi ialah 2 cm. Satu saat yang pertama, jarak yang dilalui ialah 2 cm. Saat yang kedua pula, dia hanya lalu 3 cm pula jarak dia daripada yang mula-mula tadi. Kemudian menjadi 5 cm dan menjadi 8 cm. Okey, bila kita transferkan di dalam bentuk graf, kita dapat graf yang seperti ini iaitu tidak lurus. Okey, maka ini bukan laju seragam. Laju tidak seragam, okey? Baik, untuk meningkatkan kefahaman awak, kita tengok contoh yang ketiga. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama. Okey, maklumat dia ialah 170 km ini ialah jarak dalam masa 2 jam. Ini adalah masa. Okey, dan 190 km jarak dalam masa 4 jam. Ini masa dia. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. Jadi kita tengok, ini ialah trailer Farid ya. Dia mula-mula bergerak daripada sini ke hadapan ini. 2 jam dengan jarak 170 km. Kemudian dia meneruskan lagi perjalanan sejauh 190 km dalam masa 4 jam. Adakah laju yang dilalui adalah sama atau tidak? Jadi kita tengok, kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Ini ialah fasa yang pertama. Ini ialah fasa yang kedua. Okey, yang pertama dan yang kedua. Kita kira satu persatu. Okey, laju bagi fasa yang pertama. Laju ialah jarak bahagi masa. Okey, jarak yang pertama itu ialah 170 kilometer per masa. Masa yang diambil ialah 2 jam. Jadi bila kita bahagikan, kita akan dapat laju dia ialah 85 kilometer per jam. Kita tengok fasa yang kedua. Okey, fasa kedua L2 lah kita letak di sini. Jarak bahagi masa. Jarak yang dilalui ialah 190 km per masa yang diambil ialah 4 jam. Jadi berapakah kelajuan dia? So, bila kita hitungkan, kita dapat 47.5 km per jam. Jadi, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Kesimpulan dia ialah maka kelajuan adalah apa? Seragam ke tak seragam? Adalah tidak seragam. Okey, itulah dia jawapan dia.
Mula kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Jika laju dia sama, di fasa pertama dapat 80 km per jam dan fasa kedua pun dia dapat 80 km per jam, maka laju dia seragam. Tetapi dalam kes ini, fasa yang pertama tadi dia dapat 80 km per jam, 85 km per jam. Tetapi fasa yang kedua hanya dapat 47.5 km per jam. So, tak sama, maka tak seragam. Baik, kita tengok contoh yang terakhir. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Okey, dia nak pergi ke tiang S, lalu tiang Q dan tiang R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, so dia bahagikan pada 1, 2 dan 3 bahagian. Jadi kita kirakan dia satu persatu. Okey, laju PQ. Okey, daripada bahagian P ke Q. Laju ialah jarak bahagi masa. So, jarak daripada P ke Q bahagian yang ini. Okey, jarak dia ialah 40 meter. Bahagi masa yang diambil ialah 2 saat. Maka kita dapat jawapan dia ialah 20 meter per saat. Selesai bahagian pertama. Kita hitung laju daripada Q ke R. Laju QR, bahagian yang ini, kita ada jarak bahagi masa juga. Okey. So, jarak yang dilalui ialah 70 meter per masa yang diambil ialah 3.5 saat. So, kita dapat 20 meter per saat. Okay, seterusnya bahagian yang terakhir. Laju daripada R ke S. RS. So, jarak bahagi masa. Jarak RS ialah 60 meter. Dan masa yang diambil ialah 3 saat. So, kita dapat berapa? 20 meter per saat. Apa kesimpulan dia? Oleh itu, laju adalah apa? Seragam ke tidak? Seragam. Kenapa seragam? Kerana kita dapat ketiga-tiga fasa tersebut ialah 20 meter per saat. Laju yang sama. Jadi, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye!